Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas Yayasan Ikhlas. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan juga jangan lupa untuk tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, baiklah. Saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Baiklah, insya-Allah pada minggu ini, pada episod kali ini di Pod Ikhlas, kita bersama dengan tetamu yang pernah kita jemput dulu pada musim yang lalu. Dan juga hari ini kita bawakan yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Rozanizam Zakaria yang juga merupakan Duta Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi Doktor. Sihat? Alhamdulillah sihat Doktor. Alhamdulillah. Okey, kita kalau sebelum ni kita pernah kita dah berkongsilah, doktor dah berkongsi berkaitan dengan perbezaan depres dan juga stres kan. So kali ni kita nak kita nak borak-borak santai berkaitan dengan ada stigma yang mengatakan orang yang ada sakit mental ni doktor, sebenarnya dia amalan dia tak cukup lah, ataupun dia tak jaga hubungan dia dengan Allah lah, macam tu. So apa komen doktor? Pertamanya terima kasih saudari Hasanah. Terima kasih juga Yayasan Ikhlas kerana menjemput saya. Dan tahniah juga kerana terus mengangkat isu kesihatan mental untuk kita bincang bersama. Kerana ini juga sebenarnya sebahagian daripada isu kemanusiaan. Sebab sebahagian daripada manusia itu adalah aspek mental dia. Apa yang Hasanah sebut tadi tu sebenarnya biasa kita dengar. Dan in fact sebenarnya sesuatu yang selalu datang dalam kehidupan orang yang diuji dalam penyakit mental, sehingga mereka rasa rendah diri, mereka rasa terhina, sampai akhirnya mungkin ada yang end up tak nak lagi dah bercakap tentang masalah yang mereka hadapi dengan orang lain, sebab bimbang orang akan bersikap prejudis kepada mereka. Pertamanya kita kena faham isu penyakit mental secara spesifik. Dia bukan sesimpel sebab ada A jadi B. So dia bukan macam accident. Accident ni jatuh motor, patah kaki. So kita nampak there and then pada waktu tu apa punca dia, kenapa patah kaki ni, jatuh motor. So dia sesimpel itu. Tapi isu kesihatan mental ni dia lebih kompleks daripada itu. Kenapa saya kata dia kompleks? Kerana dia melibatkan banyak faktor. Di sana ada faktor biologi, faktor psikologi, faktor sosial yang berlaku. Contohnya, bila seseorang diuji dengan kemurungan, ada perubahan yang berlaku dari aspek biologi pada individu tersebut. Perubahan pada otak, perubahan kimia dalam otak. Dan secara spesifik ada satu chemical nama dia serotonin. Kita ni semua happy ni sebab ada satu kimia dalam otak kita nama dia serotonin, dia normal. Tapi orang yang ada depression ni dia rendah. Dan terganggu hormon-hormon yang lain, hormon thyroid, kortisol, yang semua ni bukan benda yang kita boleh kontrol. Hasanah boleh kontrol. Hari ni level thyroid berapa, level serotonin benda berapa. Benda yang tak nampak doktor, benda kan? Yang kita tak nampak dan kita tak boleh kontrol. Betul. Jadi individu yang ada depression, perubahan biologi ni berlaku pada tubuh badan mereka. Jadi dia tidak semudah kata sebab tak solat, sebab tak tu berlaku sedemikian. Ada perubahan yang sebenarnya kita tak boleh nak kawal, berlaku di luar pengetahuan kita. Tapi dia berlaku. Yang kedua, isu psikologi. Contohnya, individu yang ada depression ni, sometimes di sebaliknya ada isu trauma, isu masalah sewaktu kecil, isu masalah keluarga, isu perhubungan dengan ibu, ayah, isu penderaan, yang mana semua tu menyumbang kepada pembentukan personality, yang akhirnya membezakan kenapa ada orang dia boleh cope dengan sesuatu problem, ada orang dia tak boleh cope dengan sesuatu problem. Jadi bila ada seseorang diuji dengan masalah kemurungan, di sebaliknya kita kena nampak semua-semua ni. Biologinya berbeza, psikologinya berbeza, sosialnya berbeza. Satu lagi doktor, kalau genetik tu boleh jadi betul. juga. So genetik tu dia duduk bawah faktor biologi yang saya sebut tadi tu. Contohnya, kalau orang yang ada kemurungan ni, daripada 10 orang yang ada kemurungan ni, biasanya 4 dan kelima, hampir separuh tu, dia akan ada satu lagi ahli keluarga dia yang juga diuji dengan masalah mental juga. Kalau penyakit bipolar contohnya, so 8 daripada 10 individu yang ada bipolar, dia ada ahli keluarga yang lain yang juga ada penyakit mood, depression ataupun bipolar. Maksudnya ia diwarisi secara keturunan. Jadi contohnya, contoh ada individu sekalipun dia banyak solat, banyak puasa, banyak beribadah, tetapi dia ada faktor ni, faktor keturunan ada.
Kemudian ada perubahan biologi dalam kimia dalam otak dia. Kemudian ada faktor mungkin masa lampau dia, trauma dan sebagainya. Maka dia still boleh diuji dengan penyakit. Okey. So maksudnya doktor, kalau tadi doktor cakap dia ada faktor biologi yang yang genetik tu kan, maksudnya keturunan. So maksudnya itu, adakah tu salah satu membantulah untuk dia, okey, so aku kena berjaga-jaga. Betul. So boleh jadi kena kat aku ataupun anak-anak macam tu. Dia konsep dia sama macam bila kita bercakap tentang kecing manis, darah tinggi, betul tak? Genetik boleh jadi. So dia ada faktor environment, so makanan kita smoke ke, kita tak smoke ke, kita makan sihat tak sihat, exercise tak exercise, dan juga dia ada faktor genetik. Contohnya kalau ayah dia diabetes, mak dia diabetes, tok dia diabetes, nenek dia diabetes, so dia berisiko lebih tinggi. Sekalipun mungkin dia berjaga-jaga, tapi kalau dia berjaga-jaga, dia mungkin lebih protected untuk dapat. So konsep penyakit mental ni dia macam tu juga. Faham. Okey, baiklah. So kat situ kita tengok sebenarnya bukan faktor rohani itu sahajalah kan. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang di luar kawalan tu lah kan. So kita tengok kat situ sebenarnya ada kalau nak tanya doktor lah kan, ada ke kajian-kajian yang menunjukkan apa faktor utama, kalau kita tengok secara fakta ataupun secara nombor lah kan, faktor utama yang khususnya anak muda dan dekat negara kita ni doktor. Okay. So faktor yang menyumbang kepada penyakit mental ni selalunya pelbagai. Berbeza antara individu ke individu, tapi secara umumnya dia bahagi kepada dua lah, faktor dalaman dan faktor luaran. So faktor dalaman macam yang saya sebut tadi, faktor genetik contohnya, masalah kesihatan. Contohnya kalau orang tu dia ada apa-apa yang bagi efek pada otak dia, contohnya dia pernah aksiden ke, pernah alami stroke ke, so dia berisiko. Itu faktor dalaman. Yang kedua faktor luaran. So faktor luaran ni contohnya trauma, masalah rumah tangga, masalah dalam keluarga. So ini yang selalunya kita nampak yang menyumbang kepada berlakunya masalah mental dalam individu. Ada satu lagi faktor yang juga kebelakangan ini kita banyak nampak, iaitu berkaitan dengan isu ketagihan dadah. Sebab isu dadah ni dia berkait rapat dengan kesihatan mental, sebab dadah-dadah yang diambil di luar sana ni sama ada dadah dalam bentuk ganja contohnya, stimulan macam syabu, ais, kalau dulu-dulu heroin. So semua ni dia bagi kesan kepada otak. Okay, so dia akan affect kita punya otak. Contohnya yang ambil ganja, so dia akan bersiko untuk dapat penyakit mental jenis skizofrenia contohnya. So ini benda-benda yang kita kena tahulah. Sebab ada setengah orang dia tak perasan bahawa gaya hidup dia tu sebenarnya boleh menyumbang kepada dia dapat masalah mental. Okey doktor, so betul tak kalau saya cakap orang yang depres ni boleh menyebabkan kepada dia ambil dadah, dan juga dia ambil dadah boleh menyebabkan dia kepada depres? Betul kan doktor? Alright. So walaupun bukan semua isu kesihatan mental ni berkait dengan substance, tapi konteks apa yang contoh yang Hasanah bagi tu tepat. Maksudnya ada setengah-setengah kes dia berlaku dalam situasi sedemikian. Sama ada contohnya dia ada masalah kan, bila orang individu yang alami stres ni, tak semua orang dia tahu nak handle dengan baik. So yang tak handle dengan baik ni sometimes dia resort kepada ambil dadah contohnya. Dadah jenis ganja, ekstasi yang menghayalkan ni membantu mereka untuk lupa mereka ada masalah. Contohnya anak-anak muda yang dekat rumah serabut, mak ayah bergaduh, bercerai-berai contohnya, jadi dia lari pergi jumpa kawan-kawan pun offer ambil ni untuk bagi lupa masalah. Bila hayal dia tak ingat masalah. So itu contoh. Dan ada juga yang ambil dadah untuk tujuan contohnya nak bekerja. Dia ambil dadah jenis stimulan. Nak bekerja sebab apa? Sebab masalah tekanan hidup, banyak hutang dan sebagainya. Jadi dia ambil dadah jenis stimulan, syabu, ais ni biasa kita jumpa sebab apa? Sebab dia akan, antara efek dia adalah dia jadi banyak tenaga, tak perlu tidur pun tak apa. Jadi itu short term effect, tapi long term effect dia sebenarnya dia bagi kesan pada otak. Itu yang end up akhirnya jadi irritable, jadi pemarah, jadi agresif, dan kemudian akhirnya sampai membawa kepada masalah contohnya keganasan dalam rumah tangga. So itu antara yang boleh berlaku disebabkan faktor dadah lah. Okey, baik doktor. So maksudnya nak selesaikan masalah dengan apa, orang cakap shortcut macam tu, dah sekali boleh bawa kepada padah lah sebenarnya. Okey, so doktor dah cerita tadi berkaitan dengan
Faktor-faktor. Kenapa orang nak ambil dapat masalah tu kan, dengan ambil dadah apa semua tu. So macam mana doktor? Sebab episod yang lalu tu doktor pernah cakap kan, sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni sebenarnya dia boleh sembuh kan, dan kita dalam Islam pun kita memang memandang yang diorangnya memang ada harapan untuk sembuh kan. So apa kaedah untuk kita mencegah doktor? Okay, so of course rawatan tu kena jumpa doktor, kena dapat ubat, terapi dan sebagainya. Tapi yang lebih penting sebenarnya masyarakat umum kena tahu apa yang kita boleh buat untuk mencegah. Tadi saya dah sebut antara faktor yang menyumbang adalah faktor persekitaran. So faktor dalaman ni sometimes kita tak boleh nak ubah. Contohnya kalau kita ada sejarah keturunan, macam mana kita nak ubah kan, benda tu dah memang sebahagian daripada sejarah kehidupan kita. Tapi ada faktor persekitaran ni yang sebenarnya kita boleh ubah. Contohnya yang pertama adalah antara faktor yang menyumbang pada masalah mental adalah bila kita gagal mengurus masalah, gagal mengurus stres. Jadi antara pencegahan yang penting adalah kemampuan kita untuk mengendalikan stres dalam kehidupan. So nak kendalikan stres ni ada banyak cara, tapi jangan kita resort tu cara yang salah macam contoh tadilah. So antara cara yang baik adalah contohnya kita belajar untuk bertenang, relaxation, ada hobi, ada sistem sokongan yang baik. Jangan takut untuk dapatkan bantuan, dapatkan pandangan orang lain untuk selesaikan masalah kita. Jangan rasa semua benda kita kena settlekan sendiri. Jangan jadi terlalu perfect untuk kita achieve anything dalam kehidupan. So ini benda-benda yang basic yang kalau kita tak handle dengan baik, dia akan create unnecessary expectation yang akhirnya membawa kepada pressure kepada kita, yang akhirnya jadi stress dan lepas tu menjadi masalah mental. Yang kedua, kena ada lifestyle yang sihat. Sometimes nampak simple, contohnya exercise, tidur yang cukup, rehat, beriadah, tapi sebenarnya benda-benda ni sangat membantu untuk protect kita punya emosi. Contohnya bila kita stres ni kan, kita akan jadi tak nak keluar, tak nak jumpa orang, lepas tu makan pun tak menentu, so dia akan jadi escalate and end up kita jadi makin teruk. Tapi sometimes a simple break, kita pergi keluar, ambil angin, pergi berjalan, cuti, berehat, bawa keluarga, exercise petang-petang, semua ni akan bagi efek. Contohnya saya sebut tentang serotonin. Bila orang depressed, serotonin dia low, exercise ni dia akan lift kita punya serotonin. It's one simple things yang kita boleh buat untuk lift kita punya mood. Yang seterusnya adalah peranan support system. Manusia ni tak boleh duduk seorang. Jadi support system tu kena ada. Tak kisahlah pasangan, kalau yang dah berkahwin, ahli keluarga, rakan sekerja, orang di sekeliling lah, best friend, BFF kan, and semua ni sebenarnya main peranan. Sebab apa? Sebab bila kita stress ni, and sometimes even simple hanging out and lepak kat kedai makan dengan member, itu sebenarnya akan bantu kita. And sometimes bila ada kawan, bila kita rasa aku ni tak ada jalan keluar kat masalah ni, kita borak dengan member, rupanya kawan kita tu boleh provide jalan keluar contohnya. So ini benda-benda yang simple tapi penting. Yang akhir sekali adalah saya nak juga emphasize tentang peranan agama. And walaupun kita sebut bukan sebab orang tu tak cukup solat, tak cukup berzikir dia dapat masalah mental, tapi beribadah, menjalankan suruhan agama, so semua ni sebenarnya sebahagian daripada benda yang kita boleh buat untuk memperkuatkan kita punya spiritual strength. Dan bila spiritual kita kuat, emosi kita juga akan insya-Allah kuat. Insya-Allah. Okey, terima kasih doktor. So apa yang poin yang saya tertariklah dengan poin doktor berkaitan dengan cari support system kan. Mungkin kita boleh cari support system yang kita sendiri tahu sebenarnya kan, siapa yang boleh kita percaya dan siapa yang kita selesa untuk bercerita sekiranya kita ada rasa macam tanda-tanda awal yang kita stres kan sebenarnya. Sebab soalan kepada doktor tadi adalah macam mana kita nak cegah daripada awal lah sebelum ianya bertambah parah kan. Dan yang terakhir adalah juga berkaitan dengan pentinglah juga untuk kita menjaga amalan-amalan kita kan, supaya kita kuat secara dalaman kita untuk kita handle ataupun macam ni kita nak tackle emosi kita. Okey, baiklah, terima kasih doktor. Perkongsian yang cukup-cukup menarik dan juga dapat membantu, dengan harapannya dapat membantulah kan, dan
atas usaha doktor memberi kefahaman dan juga memberi ilmu lah tentang kesihatan mental ni. Okey, baiklah, terima kasih kepada semua kepada Dr. Rozan Nizam atas sokongan tadi. So jangan lupa untuk tekan like video podcast ni, subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan juga jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Dan juga berita baik kepada pengguna Apple dan juga Android, anda boleh mendengarkan Pod Ikhlas di Spotify dan juga Apple Podcast. Saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.